Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak introduce perkembangan dalam studio di mana kita dah acquire satu alat khas untuk memudahkan para pensyarah membuat video yang berkualiti. Okey. Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu falsafah sewaktu kita membangunkan studio ni, apa yang kita nak sebenarnya. Pertamanya, video yang berkualiti, maksudnya dari segi teknikalnya berkualiti dan dari segi learning experience dia berkualiti. Engaging. Engaging. Antara yang penting sebenarnya engaging ni adalah ni lah. Sentiasa memandang audience. Kita bayangkan seorang pelajar. Jangan fikir ramai-ramai buka video kita tu, tapi seorang pelajar saja. Kita buat video untuk seorang pelajar sahaja, sebab dia akan buka video tu seorang dia saja. So engaging dan juga technical punya quality. Yang kedua, kita perlu menghasilkan video yang berkualiti tadi dalam tempoh yang sangat singkat. Okay? Jadi saya dah tengok macam-macam setup, sama ada Hollywood punya setup, sama ada YouTuber punya setup, vlogger punya setup, dan hasil daripada cerapan ilmu yang saya dapat waktu tu, saya acquire barang-barang dalam studio ni untuk pensyarah-pensyarah boleh menghasilkan video dalam workflow yang sangat singkat. Saya perasanlah banyak YouTuber yang menghasilkan 2 atau 3 video dalam seminggu. Dia dah ada setup khas dia, workflow dia, buat daripada A, B, C, kemudian selesai. Sebelum ni dia ada A, B, C, D, E, F. Yang paling lama sebenarnya dekat post editing, di mana YouTuber ni dia dah tangkap video dekat tepi pantai ke, dia tangkap video dalam studio, dia ada 2 kamera, dia ada lagi gambar-gambar lain, dia ada pula slide dia. Nanti nak combine semua tu dalam post editing software seperti Adobe Premiere Pro, Filmora. Yang tu banyak memakan masa. Jadi setup di studio ni dia memudahkan perkara tu. Kita tak perlu banyak sebenarnya post editing. Kita dah ada barang-barang yang ada kat sini, kita shoot sekali saja. Shoot sekali dan dia dah siap. Sebab pengalaman yang kita tengok, shoot yang pertama tu, itu yang baik, yang kita tak banyak fikir sangat. Okay? Kalau kita tak jadi yang pertama tu, kita shoot yang kedua, ketiga tu, dia bertambah tak jadi dia. Jadi kita nak sekali je lecturer datang, shoot, first take, selesai, dan dia terus berkualiti. Okay, so itu. Yang ketiga, falsafah dia adalah peralatan dekat sini mestilah intuitif, boleh digunakan oleh mana-mana lecturer tanpa perlu bantuan orang lain. Dia boleh masuk, dia boleh operate, record, selesai, upload. Okay? Kita buat benda ni supaya kita dapat melatih. Kita semua ni bukanlah pelakon yang berpengalaman. Pelakon berpengalaman ni dia bolehlah, orang keliling dia ramai-ramai pun dia boleh berlakon dengan baik. Kita ni baru nak berjinak-jinak tengok kamera, kita perlukan suasana yang senyap, di mana kita seorang saja duduk depan kamera. Okey. Jadi itu video berkualiti, workflow yang singkat, boleh dioperate oleh seorang. Okey. Jadi hari ni saya nak introduce satu benda baru, satu benda baru, dan saya gunakan green screen kat belakang saya ni untuk tunjuk macam mana benda ni boleh membantu membuat video yang engaging. Yang video alatnya adalah ini, yang ada warna-warni lampu sikit-sikit ni. Okey, alat ni adalah HDMI switcher. Saya tunjuk alat dia. Okey, ini adalah HDMI switcher. Namanya Atom Mini Pro. Jadi alat ni digunakan oleh producer-producer untuk menggabungkan video feed daripada kamera yang berbeza. Ada 4 kamera yang berbeza.
dia boleh gabungkan untuk buat streaming ya, streaming yang cantik. Okey. Jadi apa gunanya dia? Saya dah sambung sebenarnya. Yang satu ni, kamera pertama ni, kamera yang tadi, yang ada green screen belakang saya tu, itu main kamera kita. Kamera yang kedua adalah kamera yang di atas ni. Tak nampak sangat, tapi dialah kamera yang tengok apa yang berada di atas meja. Kadang orang panggil top camera, kadang orang panggil overhead camera. Okey. Yang ketiga ni adalah kita sambungkan pada tablet yang ketiga ni adalah tablet. Okey, jadi tabletnya ada dekat sini. Okey. Okey, apa yang menarik dengan tablet ni? Kita akan gunakan tablet ni di mana dia sangat mudah untuk digunakan. Nak tulis boleh tulis saja, nak tukar warna boleh tukar warna. Okey, kalau nak padam guna saja jari dan padam. Okey. Ini tablet. Jadi kalau saya tekan nombor 3 ni, dia akan keluarkan tablet tadi itulah. Okey, jadi kita boleh melukis atau mengajar seperti menggunakan whiteboard. Okey, yang keempat. Button yang keempat adalah laptop pensyarah. Jadi masing-masing datang bawa laptop, cucuk je HDMI dan terus dia akan ambil apa yang dalam laptop barang pensyarah tu untuk dimasukkan dalam Atom ni, di-combine menjadi video yang baru. Okey, jadi kalau saya tekan 4 sekarang ni, ini saya punya laptop. Jadi kalau saya nak present misalnya, saya terus saja present seperti biasa dan benda ni akan terus record ya. Okey, berbalik kepada perkara ni tadi. Jadi kita dah belajar keempat-empat ni. Sebenarnya tak payah, tak susah pun nak guna. Banyak, nampak banyak kan dia punya button ni. Tapi kita hanya guna 1, 2, 3, 4 dan satu lagi adalah button ni. Button key. Kita hanya gunakan 5 button sahaja. Jadi apa gunanya button yang kelima ni? Saya tunjukkan. Kalau saya on saja button yang ni ya, dia akan ambil main kamera dan letak di bawah, kanan bawah Saya dah resize dia cantik-cantik. Dia akan berada di sini. Jadi kalau kita pergi ke tablet misalnya ya, tablet. Okey, jadi dekat tablet sini, okay, perasan bila saya tekan tadi, gambar saya yang di bawah tu dah hilang kan. Jadi tekan je 3 dan tekan on balik key, namanya key untuk nampakkan muka kita masa mengajar menggunakan tablet. Muka ni penting. Saya tahu ada yang rasa macam tak payah tunjuk muka pun tak apa. Tapi sebenarnya untuk video yang engaging ya, yang menyebabkan pelajar rasa dia sedang berguru dengan kita, penting sebenarnya kita onkan muka kita ni. Jadi tekan 3 dan tekan on di atas saya buat sekarang 3 on. Ya. Jadi sekarang ni kita bolehlah ambil je tablet ni dan mengajar. Okey, contohnya saya nak tunjuk tadi ya. Ini workflow yang biasa untuk seorang lecturer buat video dia. Okey. First kali kita kena design macam mana pelajar nak belajar kat mana nak ceritakan latihan, di mana nak ceritakan nota. Okay. Yang kedua kita prepare slide, kita prepare bahan-bahan lain. Yang ketiga inilah dia, kita record slide, kita record video, kita record audio. Dan benda ni selalunya di combine dalam post production saya tepi sikit supaya nampak. Okey, di combine dalam post production dalam editing software untuk menghasilkan video yang cantik. Kat situ orang letak lagu, di situlah orang letak macam dipanggil
lower third yang keluar di bawah kita ni, nak berceritakan lah siapa yang bercakap semua tu. Itu kita tak perlulah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak buat sekarang ni adalah kedua-dua ni combine sekali. Kita shoot sekali saja menggunakan Atom Mini Pro ni. Ini ya yang kita nak singkatkan, menyebabkan andai kata ramai menggunakan kemudahan ni, kita tinggal sebenarnya 3 step saja. Kita tak perlu fikir yang video editing. Okay, contohnya saya tekan yang keempat okay, dan okay, ingat lagi selepas tekan 4, tekan on kalau tak nanti dia tak keluar gambar kita. Tekan 4 dan tekan on. Okay, ini slide. Jadi di sini ini metod yang mungkin paling biasalah bagi kebanyakan pensyarah. Ada slide dan kita bercakap dengan para pelajar. Jadi di sini kita boleh ceritakan slide kita dah design cantik. So dalam kes ni saya nak menceritakan yang power factor yang pelajar belajar selama ni sebenarnya bukan power factor yang sebenar. Itu hanyalah displacement power factor. Jadi dekat sini masukkanlah sedikit animasi menceritakan apa yang kita nak bagi pada pelajar adalah. Jadi berbalik kepada yang pertama, benda ni dah ada, green screen dah ada, setup dah saya buat. Saya berharap ramai dapat manfaatkan kemudahan ni. Saya tak tahulah overclaim ke apa, tapi saya rasa untuk mencapai 3 benda tadi video yang engaging dan berkualiti HD nya dan experience yang baik. Yang kedua, ianya workflow-nya sangat singkat, tak perlukan post editing, dan juga boleh dioperate oleh mana-mana orang dalam keadaan dia seorang saja. Saya rasa ini setup yang pertama di dunia. Banyak YouTuber pakai setup yang macam ni, tapi dia seorang je lah boleh guna. Benda tu tak boleh diguna sama. Kalau orang lain masuk, orang lain tak reti. Sebab setup tu dia sahaja yang tahu. Yang ni kena on berapa, yang ni kena on berapa. Okay. Ada juga tempat yang boleh menghasilkan video yang berkualiti tapi selalunya perlu ada orang lain. Kena ada seorang cameraman, kena ada seorang audio, penjaga audio. Okay. Jadi saya rasa yang berada di FTKE sekarang ni tak mustahil merupakan yang pertama sepertinya di dunia ni, di mana mana-mana pensyarah pun boleh datang, operate, workflow-nya singkat, videonya berkualiti. Jadi saya harap ramai-ramai boleh manfaatkan facilities yang kita ada ni dan hasilkan video yang baik. Okay? Ini sebenarnya yang sedang tengok ni adalah video yang pertama kita cuba buat menggunakan Atom. Jadi dia tak ada cut, tak ada apa. Dia flow terus dan stop terus kita boleh upload. Okay? Harap semua boleh memperolehi manfaat. Selamat hujung minggu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.